Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya nak terangkan satu kes di mana kes menasakut iaitu kematian berlapis. Semoga ia menjadi iktibar dan pengajaran kepada kita semua. Okey, pertama, kes si mati yang pertama ialah seorang wanita meninggalkan suami, anak lelaki 6 orang dan anak perempuan 3 orang. Okey, tengok kat sini dulu. Selepas itu kes yang kedua juga, si mati yang kedua meninggalkan adalah seorang anak lelaki daripada sini, anak lelaki yang si mati yang pertama. Anak lelaki yang keenam meninggalkan bapa, 5 orang saudara seibu sebapa lelaki dan 3 orang saudara seibu sebapa perempuan. Maksudnya anak lelaki kepada si mati yang pertama ini meninggal, iaitu salah seorang daripada sini meninggal, tetapi dia tidak berkahwin dan dia tiada waris lain, maka waris ini sahaja yang ada. Okey, ini kematian yang kedua. Dan seterusnya adalah kematian yang ketiga. Kematian yang ketiga adalah, okey, ini kematian yang ketiga. Anak lelaki juga yang meninggal. Anak lelaki yang kelima meninggal, waris ialah bapa dan 4 orang saudara seibu sebapa lelaki dan 3 orang saudara seibu sebapa perempuan. Okey, seterusnya adalah kematian yang keempat. Kematian yang keempat adalah suami kepada si mati yang pertama meninggal pula. Waris ialah isteri baru, dia ada kahwin baru dengan 4 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan. Ada 4 lapis ya. Ni kematian yang keempat, yang ketiga, yang kedua dan yang pertama. Okey, bagaimana kita nak selesaikan? Ia agak complicated, tapi saya cuba terangkan sedaya upaya saya. Okey, yang pertama kita buat seperti biasa, kita listingkan semua ahli waris yang ada. Okey, ni wanita yang meninggalkan. Wanita meninggalkan suami, ada 6 orang anak lelaki, 3 orang anak perempuan. Okey, kita listingkan semua sebab ini semua ahli waris yang layak menerima. Suami akan dapat 1/4 disebabkan arwah ada anak, ada keturunan, maka 1/4 untuk suami. Yang selebihnya adalah kepada anak lelaki dan anak perempuan dengan nisbah 2 untuk anak lelaki dan 1 untuk nisbah perempuan. Tetapi 3 ni tak dapat nak dibahagikan dengan 15. Kenapa 15? Bila kita tambah ni, semua ni 6 campur dengan 3 untuk anak perempuan ni. Kenapa saya kata 6? Sebab ni 2 campur 2 sebab anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Bila kita tambah semua ni jadi 15. 3 tak dapat nak dibahagikan dengan 15, maka saya darabkan dengan 15. 4 darab dengan 15, maka 60. Untuk suami dapat 15/60. Untuk anak lelaki yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dapat 6/60 dan anak perempuan akan dapat 3/60. Tetapi kat sini saya dapat tengok dia dapat kecilkan lagi. Maksudnya pecahan ini dapat kurangkan lagi. Maka saya bahagikan dengan 3. 60 ni saya bahagikan dengan 3, jadi 20. Yang ni pun saya bahagikan dengan 3, jadi 5/20 untuk suami, 2/20 untuk setiap anak lelaki dan 1/20 untuk setiap anak perempuan. Okey, ini adalah untuk kematian yang pertama. Untuk kematian yang kedua pula, anak lelaki yang keenam kat sini tadi ni, anak lelaki yang nombor 6 ni, anak lelaki yang nombor 6 meninggal. Anak lelaki yang keenam meninggal dunia, waris ialah bapa dan 5 orang saudara seibu sebapa lelaki dan 3 orang saudara seibu sebapa perempuan. Maka bila kita tahu bila bapa ada, bapa yang akan mewarisi. Untuk adik-beradik semati akan gugur. Sebab apa? Sebab ada bapa. Bapa adalah waris utama dan waris yang akan menggantikan, yang akan menghabiskan, waris yang akan menghabiskan bahagian faraid. Okey, tengok, kalau kat sini saya buat satu pengiraan munasabah. Contohnya ada kematian pertama dengan kedua saja. Ini adalah contoh ya. Saya buat pengiraan
Okey, kat sini kan. Saya listingkan semua waris yang ada. Suami, anak lelaki pertama, kedua, ketiga hingga ke-6 dengan anak perempuan yang pertama hingga ketiga. Okey, saya listingkan yang ni saya ambil daripada sini. Tuan-tuan dan puan-puan tengok. Okey, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Okey, saya letak balik kat sini. 5, okey sama kan? Kat sini 20 untuk nilai penyebut 20, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Okey, saya listingkan semua kat sini. Okey, seterusnya saya listingkan untuk waris. Waris yang untuk kematian yang kedua. Ni waris kedua ni maksudnya siapa yang layak? Bapa sahaja yang layak. Untuk adik-beradik lain ni, adik-beradik lain tidak layak, maka saya tulis bapa satu kat sini. Okey, bagaimanakah pengiraan munasakot? Okey, kita tengok kat sini. Yang kematian yang kedua ni adalah anak nombor 6. Anak nombor 6 ni dia meninggal dunia selepas ibu dia. Okey, saya ambil yang dia dapat ni. 2 bahagian 2 ni, 2 saya letak ke atas ni. Okey, 2 letak ke atas ni dan 1 ni saya ambil daripada mana? Daripada sini. Okey, 1/1 kan. 1 ni saya letak kat sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini. Okey, seterusnya ini adalah untuk pengiraan munasakot. Ini adalah untuk pengiraan munasakot. 20 darab dengan 1. 20 ni saya dapat daripada mana? 20 kat sini untuk kematian yang pertama ni. 20 darab dengan 1. 20 darab dengan 1. Maka saya letak kat sini untuk final untuk munasakot yang 1 dan 2 ini. Okey. Seterusnya saya buat pengiraan 5 darab dengan 1. 5 ni daripada mana? 5 kat sini. 5 darab dengan 1 campur dengan 1 darab dengan 2. 1 darab dengan 2. 1 darab dengan 2. Okey, maka suami untuk waris yang pertama dan bapa untuk waris yang kedua akan dapat 7. Sebab apa 7? 5 darab dengan 1 jadi 5. 2 darab dengan 1 jadi 2. Jadi 7. Untuk anak lelaki ataupun saudara seibu sebapa lelaki ini, dia hanya akan dapat bahagian daripada ibu dia sahaja. Untuk adik-beradik, untuk yang ke-6 ni, dia orang sebagai adik-beradik, dia orang tidak akan mewarisi sebab ada bapa. Okey, untuk anak lelaki ini saya darabkan 2 darab dengan 1, 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 2 darab dengan 1. Ini untuk anak perempuan 1 darab dengan 1, 1 darab dengan 1, 1 darab dengan 1. Okey, maka untuk anak lelaki dan anak perempuan, mereka maintain dapat nilai 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Tetapi semua ini maintain kecuali untuk suami ataupun bapa. Suami untuk waris yang untuk kematian yang pertama. Suami kepada arwah yang pertama. Ini bapa kepada arwah yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok arwah yang ketiga pula. Si mati yang ketiga pula adalah anak lelaki yang kelima. Anak lelaki yang kelima meninggal. Waris ialah bapa dengan saudara seibu sebapa lelaki 4 orang dengan saudara seibu sebapa perempuan ada 3 orang. Ini sama juga konsepnya yang tadi, sebab bapa akan mewarisi 1/1 ataupun keseluruhan harta disebabkan bapa adalah waris utama, waris yang akan menghabiskan asabah itu. Okey. Saya nak cepat, jadi saya terus buat untuk kematian yang keempat. Kematian yang keempat adalah suami kepada arwah yang pertama. Arwah si mati yang pertama, waris ialah isteri baru dan anak lelaki 4 orang dan anak perempuan 3 orang. Suami ni adalah yang ini. Suami. Okey, ini suami ini yang meninggal. Yang keempat, kematian yang keempat adalah suami kepada arwah yang pertama ini. Okey, bagaimanakah pengiraan isteri baru? Sebab suami ini mengahwini perempuan lain, maka isteri baru akan dapat 1/8. Walaupun suami ni, si mati yang keempat dengan isteri baru tidak ada anak, tetapi
suami ini ataupun si mati yang keempat ini ada anak dengan isteri yang telah meninggal dulu, maka suami ini ada anak, ada keturunan, ada furuk ke bawah, maka isteri akan dapat 1/8. Kat mana kita nak tengok ni? Kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Okey, 1/8 untuk isteri baru ini. Maka untuk anak-anak akan dapat 7/8, iaitu asobah 2 nisbah 1. Kita buat pengiraan macam tadi. Untuk anak lelaki 2 bahagian dan anak perempuan 1 bahagian. Okey. Seterusnya akan dapat 11. Apabila kita tambah 8 campur dengan 3 jadi 11. Maka kita nak bahagikan 7 ni tak dapat nak dibahagikan dengan 11, maka kita darabkan dengan 11. Maka untuk isteri akan dapat 11/88. Untuk anak lelaki setiap seorang akan dapat 14/88 dan anak perempuan akan dapat 7/88. Okey, bagaimanakah pengiraan munasabah untuk yang pertama, kedua dan ketiga ini? Okey. Ini agak complicated, tapi insya-Allah saya cuba terangkan. Okey, pertama kita listingkan. Pertama kita buat kolom, tapi kita tak payah nak bahagikan dulu, tapi kita tulis small, tulis kecil-kecil je. Suami, kita listingkan semua. Suami, anak lelaki, anak lelaki pertama hingga ke anak perempuan, kita listingkan macam yang sebelum ni. Okey, macam ni. Okey, yang ni kita ambil kat sini. Kita ambil semua kat sini. Ni kematian yang pertama tadi. Kita ambil yang hujung sekali ni, kita letak kat sini. Okey, kita letak kat sini. Okey. Kita tulis suami, anak lelaki pertama hingga anak perempuan. Kita tuliskan dia punya pecahan untuk faraid masing-masing. 20 kita tulis kat sini, 20. Untuk suami 5, anak lelaki pertama hingga ke 6, 2, 2, 2, anak perempuan pertama 1, 1, 1. Seterusnya kita tulis untuk kematian yang kedua. Kematian yang kedua tadi kat sini kan. Kematian yang kedua bapa sahaja yang menerima. Sama juga dengan kematian yang ketiga. Okey. Bapa saja. Okey, kita tulis kat sini bapa 1, 1. Okey, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan tak perlu tengok kat sini dulu. Okey, tengok kat sini dulu. Okey, nampak tak? Okey. Tak nampak. Macam ni saya nak ni kan. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini dulu. Kita selesaikan yang pertama dulu. Seterusnya suami. Suami kita tulis semua ni. Okey, kita ambil yang kematian yang kedua. Okey. Anak lelaki yang ke-6 meninggal. Okey, letak macam ni yang saya ajar yang sebelum ni. Okey, 2 ni kita letak ke atas. Untuk anak lelaki ni, sebab dia mewarisi kepada bapa saja, 1 untuk bahagian bapa ni, 1 letak kat sini, 1 letak kat sini. 1, 1. Okey, seterusnya ni apabila kita tambah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan nampak tak saya tulis yang ni? 5 darab dengan 1. 5 darab dengan 1. Okey, kat sini. 5 darab dengan 1 campur dengan 2. 1 darab dengan 2. Okey, 1 darab dengan 2 jadi 7. Untuk bahagian lain sama saja. 2 dengan 1, 1, 1. Untuk anak lelaki yang meninggal ni kosong lah, sebab dia dah meninggal, dia tak ada nak mewarisi apa-apa lagi. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok kat sini. Okey, setelah selesai yang ni, kita selesaikan pula. Kita tengok yang ni dengan yang ni pula. Okey, kita tengok baris kat mana saya punya pensel. Tak jumpa pula pensel. Okay, tak apa. Okey, seterusnya kita tengok kat sini. Kat sini dengan kat sini. Okey, bapa untuk kematian yang ketiga ni, bapa pun akan dapat 1. Bapa akan dapat 1/1. Okey, maka untuk anak yang kelima ni, dia meninggal dunia juga. Dia orang yang ketiga meninggal, lapisan yang ketiga meninggal. Maka 2 ni kita naikkan juga ke atas ni. 2 ni kita naikkan ke atas ni. Jadi 2 naik ke atas ni, 1 ni daripada mana? 1 ni daripada sini, tuan-tuan dan puan-puan.
satu persatu ni. Untuk kematian yang ketiga, satu persatu. Sebab bapa dia sahaja yang mewarisi, maka satu ni saya letak ke atas ni. Maka bagaimanakah pengiraan untuk faraid, untuk munasakot yang ini? Okey, 7 ni, 7 darab dengan 1. Saya ambil ni sebab bapa tadi sekarang ni bapa mewarisi 7 dah. 7 per 20. 7 darab dengan 1. 7 ni, 7 darab dengan 1 ni tuan-tuan dan puan-puan. 7 darab dengan 1 campur dengan 2 darab dengan 1. 2 ni daripada mana? 2 kat atas ni darab dengan 1 ni. Okey. 2 darab dengan 1. Okey. Sebab sekarang ni bapa sahaja yang mewarisi tuan-tuan dan puan-puan. Bapa sahaja yang mewarisi. Okey. Seterusnya kita tengok bahagian bawah. Bawah ni sama saja. Anak lelaki pertama hingga yang keempat. Kenapa yang keempat? Sebab yang kelima dan keenam dah meninggal dunia. Okey, maka yang kelima keenam dah jadi kosong. Sekarang ni tinggal untuk anak lelaki pertama hingga yang keempat, dia dapat 2. Dan untuk anak perempuan yang pertama hingga ketiga dapat 1. Okey, per dengan 20 juga. Kenapa per dengan 20 juga? Sebab 20 darab dengan 1 ni. 20 darab dengan 1. 20 darab dengan 1. Okey, seterusnya kematian yang keempat pula. Okey, kematian yang keempat pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tengok kat sini saja. Kolom yang terakhir ni. Okay, yang ni saja. Tengok daripada 88 ni hingga ke belakang ni. Yang ni dah selesai. Sekarang ni suami pula yang meninggal. Suami yang pertama ataupun bapa kepada anak-anak ini pula yang meninggal. Apabila suami untuk arwah yang pertama dan anak-anak pula yang meninggal, kita listingkan semua waris yang ada, iaitu semua anak-anak yang tinggal lah. Anak lelaki yang pertama, anak lelaki kedua, ketiga, keempat. Ni anak yang kelima dan keenam dah tak perlu tulis sebab mereka dah meninggal. Dan anak perempuan yang pertama, kedua, ketiga serta isteri baru. Sebab apa? Sebab si suami ini telah berkahwin lain setelah kematian isteri yang pertama tadi, yang isteri arwah yang pertama. Okey, pertama kita listingkan dulu. Listing dah selesai, listing kita tulis. Okey, arwah yang keempat ini adalah suami, dia meninggal, dia dah tak dapatlah bahagian dia ni 9 ni. Okey, maka 9 ini bahagian yang munasakot, iaitu kematian berlapis ini, setelah dia meninggal, bahagian dia pula akan diwarisi oleh waris-warisnya, iaitu yang kita baca tadi ni. Okey, seterusnya ni kosong. Okey, yang ini kita tuliskan. Dari mana dapat 14, 7, 11 ni? Okey, daripada sini tuan-tuan dan puan-puan. Daripada sini 11, 14, 7 ini adalah penyebut ke atas ni. Okey, penyebut ni kita tulis juga 8. Okey, 8, 14 kosong. Sebab apa kosong? Sebab dia orang ni dah meninggal dunia. Anak yang kelima, yang keenam dah meninggal dunia. Okey, 7 11 untuk isteri barunya. Okey, kita dah tulis semua ni. Okey, kita buat munasakot dia. Munasakot bagaimana? Okey, kita ambil bahagian suami, iaitu bapa ini. 9 kita letak ke atas ni. 88 ni daripada mana? 88 ni daripada sini, ya tuan-tuan dan puan-puan, untuk kematian yang keempat. 88 letak ke atas ini. 88 letak ke atas ni. Okey, seterusnya bila kita dah tulis macam ni, 9, sebab apa 9 kita ambil? Sebab yang ni dah meninggal. Yang ni kematian yang keempat, kita letak kat sini 9. Okey, untuk anak-anak ni 14 kita tulis sahaja dulu, dan tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya untuk memudahkan kita, 88 ni 88 darab dengan 20. Kita darabkan dulu. 88 darab dengan 20
tulis kat sini 1760. 1760. Yang ni untuk suami ataupun bapa ni dah tak ada bahagian lah sebab dia dah meninggal dunia. Dan 88 ni untuk anak lelaki yang pertama ni, 88 darab dengan 2. 88 darab dengan 2. 88 ni dapat daripada mana? 88 kat sini darab dengan 2. 88 darab dengan 2. Campur dengan 9 darab dengan 14. 9 darab dengan 14 sama juga untuk anak lelaki yang pertama, kedua dan ketiga, keempat ini sama saja, maka masing-masing dapat 302. 302 per dengan 1760. Seterusnya untuk anak perempuan. Anak perempuan ni dapat daripada mana? 88 darab dengan 1. 88 darab dengan 1. 88 dapat darab dengan 1. Campur dengan 9 darab dengan 7. 9 ni daripada sini, 7 ni daripada sini. 9 darab 7, 88 darab dengan 1. Maka anak perempuan, setiap anak perempuan dapat 151. Dan yang last sekali adalah untuk isteri. Isteri baru ni akan dapat daripada munasaqat daripada suami dia sahaja. 11 darab dengan 9. 11 darab dengan 9. Maka isteri yang baru ini akan dapat 99 per 1760. Okey, kalau kita nak tahu betul ke tak pengiraan kita, kita tengok. Yang ni kita tambahkan semua ni. Tambahkan 302 campur 151 dengan 99. Betul tak dapat jawapan ini? Okey, kita campur sama-sama ya. 302 darab dengan 4. 1208 campur 1208. Okey, 1208 darab dengan 3. 1208 campur 1208 campur dengan bahagian isteri 99. Isteri 99. Okey, sama 1760 sama dengan kat sini. InsyaAllah jawapan ini adalah betul, insyaAllah. Okey. Saya harap video munasaqat ini memberi penjelasan kepada encik yang berada di utara yang bertanya kepada saya. Dia munasaqat ni memang ambil masa sedikit dan ia memang memerlukan pemahaman yang lebih detail berbanding dengan faraid yang satu lapis saja. Untuk kes ini ada kematian 4 lapis, ia lagi complicated. 1, 2, 3, 4 lapis. Dan ia kalau nak buat urusan pun memang ia lebih payah dan lebih banyak kerja lah. Sebab tu saya lebih suka kalau kita selesaikan awal-awal untuk mengelakkan kematian berlapis ini. Tapi kalau telah berlaku kematian berlapis ini, kita cubalah selesaikan sedikit demi sedikit. Kita cuba selesaikan walaupun kita rasa ia payah, ia sukar, tapi kita berusaha lah. InsyaAllah Allah nampak apa yang kita usahakan. Okey, saya harap video kali ini di hujung minggu. Sebenarnya hari ini dah 31 Julai sebab saya ada beberapa urusan dan saya pun memerlukan saya punya senior serta management untuk cek saya punya jawapan ni. Jadi ia mengambil masa sebab saya buat pengiraan 25/7. Management cek dan saya pun baru ada masa untuk cek saya punya jalan kerja ni, dan saya pun baru ada masa untuk buat video khas untuk munasaqat ini. Saya harap video ini memberi penjelasan dan bermanfaat kepada sesiapa yang memerlukan. Okey, untuk hari ini, untuk 31 Julai 2022 bersamaan dengan 2 Muharram 1444 Hijrah, saya mohon maaf
atas segala kekhilafan, kesalahan ataupun sebarang kata-kata yang pernah menggoreskan hati siapa-siapa. Saya Nurul Syazwani serta suami dan anak-anak serta keluarga besar kami memohon maaf atas segala kesilapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.